nak tanya, zaman Nabi ni semayang, Nabi ikut mazhab mana? Ha? Sebelum tu lah, bukan saya nak merendah mazhab. Nak bagi faham. Nabi semayang ikut mazhab mana? Ha? Nabi ikut apa yang diajar oleh Jibril. Itu betul. Siapa yang ajak Nabi semayang? Allah lah. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayang macam mana kamu tengok aku semayang. Jadi tuan-tuan nak semayang ni kena tengok ustaz semayang ke tengok cara Nabi semayang? Cara Nabi semayang. Tapi Nabi tak ada. Apa yang ada? Hadis-hadis Nabi. Apa beza tengok ustaz dengan tengok Nabi? Beza. Ustaz mungkin kadang-kadang ikut Nabi, mungkin kadang-kadang tak ikut. Mungkin kadang-kadang dia terlepas dari Nabi. Ustaz ni bukan Nabi. Ramai orang keliru. Mazhab ni, guru saya pesan, Syekh Abdul Malik Sa'di, dia pesan kepada kami penuntut ilmu, bukanlah untuk orang awam, untuk penuntut ilmu syarak yang boleh ada kemampuan nak faham kitab-kitab ni. Dia kata mazhab Islam ni dia macam lauk yang berada di atas meja. Ambillah mana yang bermanfaat untuk kesihatan tubuh badan. Bukan ambil ikut nafsu. Tak, ambil untuk kesihatan tubuh badan. Kalau dia gaut, jangan ambil lah makanan lauk banyak. Macam itulah mazhab-mazhab. Dia pesan macam tu lah. Kan? Tuan-tuan tengok video saya yang lepas kan? 2-3 hari lepas. Dia nak juga taklid satu mazhab. Susah kalau nak taklid satu mazhab. Kita bermazhab, tetapi kita tak terikat dengan mazhab, dengan satu mazhab dalam setiap keadaan. Kami lah ni, subhanallah. Boleh Ustaz ya? Boleh. Kalau macam mana pula kalau ada yang berpandangan untuk tidak berpegang pada mazhab, dia kata hadis Al-Quran dah ada. Ustaz, Saya tak nak ikut Hanafi, saya tak nak ikut Maliki, saya tak nak ikut Syafi'i, saya tak nak ikut Hambali. Maknanya awak imam mazhab yang kelima. Sebab awak dah mendudukkan, memposisikan diri awak macam imam mazhab. Kurang apa lagi Al-Hafiz. Al-Hafiz, bila kata Al-Hafiz, bukan hafal Quran. Hafiz di negeri Melayu, negeri kita hafal Quran. Al-Hafiz dalam ilmu hadis, hafaz 300,000 hadis. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, bergelar Khatimatul Hufaz, penutup para hafiz. Tengok nama dia lengkap. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Apa kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, murid dia yang mengatakan guru kami, tuan guru kami Imam Suyuti, kitab dia 500 kitab. Tapi ujung nama dia Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Mereka ulama-ulama besar tetap bermazhab, tawaduk, rendah hati. Penulis kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir, tetap bermazhab. Andai terbakar kitab usul fiqh seluruh dunia ini, hidup Syekh Ali Jum'ah, lakafah, cukup. Syekh Ali Jum'ah sampai hari ini hidup di Kahirah. Terbakar kitab-kitab usul fikih di library kita semua, selama Syekh Ali Jum'ah masih hidup, cukup. Tapi Syekh Ali Jum'ah tetap tawaduk, saya bermazhab Syafi'i. Awak baru dengar 2-3 kali YouTube, dah nak balik ke Quran Sunnah. Astagfirullah. Okey, tepat, sentap dan juga jelas jawapan Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad pagi ini. Habis kenapa kita ikut mazhab Syafi'i? Apabila kamu daftar masuk mazhab Syafi'i? Ini soalan tak cerdik. Bermazhab bukan masalah daftar tak daftar. Ini bukan persatuan, ini bukan kelab. Bermazhab ni ikut kamu belajar apa. Sebab kita dilarang berikut satu yang tak ada ilmu. Kamu ada ilmu tentang mazhab Syafi'i, kamu ikutlah mazhab Syafi'i. Habis salah ikut mazhab lain? Tak salah. Tapi kamu ada ilmu lah. Saya nak ikut mazhab Hanafi, silakan. Pergi mengaji dengan ulama Hanafi. Kamu belajar mazhab Hanafi. Kecuali kalau pemerintah dah tetapkan nak memilih, misalnya dalam isu ni kahwin kena ikut mazhab Syafi'i, then kita taat pada pemerintah, tu wajib. Dalam kes tu kita ikut mazhab Syafi'i lah, sebab pemerintah dah pilih. Tapi dalam bab lain, pulang kamu nak mazhab Hanafi, betul-betul mengaji mazhab Hanafi. Jadi jangan kamu kononnya ikut mazhab Hanafi, tapi kamu pun tak tahu mazhab Hanafi macam mana. Dengar-dengar orang kata je. Itu tak boleh. Baik. Ada orang kata macam ini, saya bukan tolak mazhab Ustaz, cuma saya tengok mana dalil yang kuat. Kalau dalam bab ni dalil mazhab Syafi'i kuat, saya ikut.
Kalau dalam mazhab ni dalil mazhab Hanafi yang kuat, saya ikut yang Hanafi. Baik, secara sepintas lalu nampak bagus tak? Ya bagus, ikut dalil. Secara praktikal, yang nak menentukan dalil yang kuat tu siapa? Kamu ke? Oh tak, saya tak adalah boleh nilai dalil Ustaz. Saya bahasa Arab pun tak faham. Habis kamu tahu dalil kuat macam mana? Ada satu doktor PhD tu, dia yang cakap dalil kuat. Oh kalau macam tu mazhab kamu, mazhab doktor PhD. Sebab apa yang dia kata kuat kami ikut. Sebenarnya tak perlu. Sebab masing-masing ulama yang berijtihad, dia merasakan dalil dia kuat. Tak payahlah kacau. Kalau dah tempat ni orang baca kunut subuh, tak payahlah kamu nak mengada-gada. Oh, kalau ikut kajian saya, dalil kunut subuh ni tak kuat. Yang kuat adalah dalil yang kata tak sunat. Itu pandangan kamu bang. Imam yang hebat daripada kamu, Imam Abu Hanifah pun berpandangan dalil yang kuat adalah tak baca kunut subuh. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i juga berpandangan dalil yang kuat adalah tak baca kunut subuh. Tapi sehebat mereka, ijtihad mereka tidak membatalkan ijtihad mujtahid yang lain. Mana ijtihad Imam Ahmad tak batal ijtihad Imam Syafi'i. Jadi tak perlu kita mengacau bilaukan benda yang tak perlu. Faham kunut subuh ni khilaf, yang mana ikut mazhab Syafi'i macam dia Malaysia baca, yang mana ikut mazhab Hanafi tak baca. Tak payah kita marah pula kawan Bangladesh kita, kenapa hal malas sangat ke? Baca kunut subuh pun tak mau. Lah mazhab dia tak sunat. Biarkan dia. Tak payah kacau. Kecoh pula kapal si India tu kita marah dia tak baca kunut subuh. Tak payah. Masing-masing imam ada mazhab dia. Jadi kalau tak nak perpecahan, jangan bawa pandangan-pandangan yang berbeza dengan mazhab setempat. Kerana yang ada ilmu tentang mazhab itu ulama dah mengajar mazhab tu, kita hormati. Mufti dah keluarkan fatwa, kita hormati.